Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Pada pagi ini seperti yang dimaklumkan, ini merupakan sambungan setelah kita bercuti hampir 2 bulan tadabbur suratul Al-Mu'minun, yang mana surah Al-Mu'minun ini surah yang mengandungi, kalau kita lihat pada kandungan ayat, dalam surah Al-Mu'minun, ayatnya ada lebih kurang dalam 118 ayat. Kalau tidak saya, ada 118 ayat bagi suratul Al-Mu'minun, yang mana sebelum daripada ini, kalau tuan-tuan masih ingat, cara kita fahamkan surah Al-Mu'minun ini, kita menggunakan kaedah topik kecil bagi setiap kumpulan ayat. Maksudnya, kita telah menggunakan pendekatan ayat-ayat dalam surah Al-Mu'minun ini, kita letakkan dia dalam satu segmen yang tertentu. Okay. Ayat yang kita telah berhenti ataupun ayat yang terakhir, ayat-ayat terakhir yang kita telah berhenti sebelum ini adalah kita berhenti pada ayat nombor 90. Ya, ayat nombor 90. Ini bermakna pagi ini kita akan masuk kepada ayat 91. Ya, ayat 91. Okey. Untuk memahami kembali, memudahkan kita mengikuti pengisian tadabbur surah Al-Mu'minun ini, okay, kalau tuan-tuan masih ingat, ya, kalau cuma ada nota yang saya belum beri daripada ayat 81 sampai 90, kalau tak silap saya, ke 80 lebih. Okay, nanti saya sebut sebelum ni, saya nak bagi, saya dah terlupa betul. Jadi insya-Allah nanti saya akan siapkan juga pengisian kita untuk pengisian pada pagi ini. Ini bermakna tak ada nota lah. Nah, kalau saya papan nota tu, adalah nota. Kalau tak ada nota tu, tak adalah nota. Mohon maaf tuan-puan ya, agak kelang kabut banyak. Selepas hari raya ni dengan saya pindah pula, ada beberapa perkara yang saya nak kena aturkan. Baik, begini. Kalau masih ingat, okay, ayat 81 sampai 90, okay, ayat 91 sampai 90, Allah telah memberitahu kepada kita tentang orang-orang kafir musyrikin yang mereka ini mengingkari kedatangan, kewujudan hari dihidupkan manusia setelah mati. Nah, itulah topik yang kita telah bincangkan sebelum Ramadan yang lalu. Okay, topik tentang hari kiamat, penghidupan semula setelah mati, ia berada pada kumpulan ayat 81 sampai 90. Nah, itulah topik yang akhir. Jadi kalau ada siapa yang dia terlepas, dia tak sempat, nanti sudah ada video di
saluran YouTube. Tuan-tuan boleh lihat siri 23 Tadabbur Surah Al-Mu'minun. Jadi pagi ni adalah siri yang ke-24. Okey, dah jelas maklumat tu? Okey, pagi ni kita nak belajar ayat tentang apa? Pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita semua kepada membicarakan tentang dirinya. Kalau ayat 81 sampai 90 Allah cerita tentang hujah, bukti, sanggahan tentang kewujudan hari akhirat, hari dihidupkan semula, maka pada kali ini, pagi ini, Allah nak kita fokus kepada dirinya terlebih dahulu. Allah nak cerita tentang dirinya. Maksudnya cerita tentang ketuhanan. Cerita tentang ketuhanan. Okey. Kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan buka untuk ayat 91 sampai ayat 92 dulu. Ayat 91 dengan ayat 92. Yang mana ayat 91 dan 92 merupakan ada pada muka surat 348 kalau buka Quran terjemahan. Okey. Ayat 1 sampai 92. Kenapa kita nak ambil dua ayat dulu? Kerana dua ayat ini dia berkisahkan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas kat situ. Sebab tu kalau kita baca surah Makkiyah, kita selalu jumpa surah Makkiyah ni dia akan berulang-ulang topik tentang 3 rukun iman. Selalu saya dah sebut. 3 topik besar tentang rukun iman. Ada cerita tentang Allah, ada cerita tentang Rasul, ada cerita tentang hari kiamat. Begitulah dalam surah Al-Mu'minun. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 cerita tentang Allah. Okey, dah buka ayat dia. Okey. Kalau tak sakit ni tak apa, saya tunjukkan apa ni ya. Saya tunjukkan ayat Quran dia. Okey, kita boleh buka dekat legacy.quran.com. Okey, kita tengok ayat 91. Okey, 91. Okey, dan 92. Ayat 91 dan 92 ni dia berkaitan cerita tentang Allah. Okey. Kalau kita tengok ayat 91, Allah Subhanahu Wa Taala nak membuat dua penafian. Allah hendak menerangkan tentang dua penafian. Maksudnya Allah nak menafikan apa yang tidak layak dikaitkan dengan Allah. Apa dua penafian tu? Okay, dua penafian itu, yang pertama Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mattakhadzallahu min waladin. Ini penafian yang pertama. Ini penafian yang pertama. Mattakhadzallahu min waladin. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak. Okey, ini adalah P1. P1 tu maksudnya penafian yang pertama. Ini dulu. Okey, ayat 21. P1. Mattakhadzallahu min waladin. Okey, Allah menafikan yang Allah ni tidak sekali-kali Allah itu mempunyai anak. Okay. Penafian yang kedua adalah wa ma kana ma'ahu min ilah. Ini penafian yang kedua. Okay, penafian yang kedua. Okay, penafian yang kedua, Allah mengatakan dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Okay, penafian yang kedua ni, Allah nak menafikan bahawa Allah ni tidak ada sekutu baginya. Allah ni dia tidak ada Tuhan lain yang hidup
yang mentadbir, yang mencipta, yang layak disembah bersama dengan Allah. Tidak ada. Okey, itu adalah penafian yang kedua. Saya harap tuan-tuan jelas. Okey, dua maklumat ni. Jelas Okey. Setelah Allah, setelah Allah menerangkan dua penafian ini, maka Allah memberikan justifikasi kenapa Allah tu tak patut ada Tuhan-Tuhan lain bersama dengan. Jadi kalau nak tahu justifikasi kenapa Allah itu tidak layak, tidak patut dikatakan ada Tuhan yang lain, Allah terangkan pada ayat terlepasnya, iaitu ayat idzal ladhahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din. Ada dua alasan, dua justifikasi kenapa Allah Ta'ala tidak layak mempunyai sekutu yang lain. Okey. Sekejap ya. Okey. Sekutu yang lain. Okey. Justifikasi yang pertama, saya letakkan dengan istilah J1. Justifikasi yang pertama. Kenapa Allah ni dia tidak perlu ada sekutu lain? Kalau ada sekutu lain macam mana? Alasan yang pertama, Allah kata idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Allah kata tentulah, tentulah ni ini adalah alasan yang pertama. Tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian. Yang ni. Ini adalah alasan yang pertama. Dia dekat ayat idzal sampai ayat bima khalaqa. Ini cara kita nak keluarkan maklumat pada ayat 91. Walaupun 91 satu ayat, tapi ada dua penafian. Lepas tu Allah penafian yang kedua tu Allah menerangkan alasan dia. Jadi ada dua alasan. Alasan pertama Allah kata kalau ada Tuhan lain, nanti setiap Tuhan yang ciptakan apa dia nak cipta, dia sendiri nak jaga. Kan? Contohnya dia cipta langit. Dia nak jaga langit, dia ikut suka dia nak jaga macam mana. Lepas tu ada Tuhan lain pula, dia cipta lain. Nanti akan berlaku banyak perkara yang berselisih. Okey. Kemudian perkara yang kedua, alasan yang kedua Allah mengatakan wala ala ba'dhum ala ba'dhin. Ini alasan yang kedua. Allah kata dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengah yang lain. Maknanya dalam bahasa mudah nanti tuan-tuan tu bergaduh. Ada tuan tu bergaduh. Masing-masing nak tunjuk siapa kuasa yang paling hebat sekali. Banyak dalam movie cerita orang Yahudi kan. Ada Tuhan dewa jahat, dewa baik. Macam tu. Kan dia bergaduh. Maksudnya, kalau Tuhan ni banyak ciptakan langit, ada satu Tuhan dia kata, dia nak turunkan hujan. Satu Tuhan lain kata, tak nak turunkan hujan. Itu yang ada Tuhan gelap, Tuhan terang dan sebagainya. So Allah bagi hujah, Allah bagi alasan yang orang boleh fikir. Orang yang tak gila, dia waras, dia boleh fikir. Kan? Mana boleh ada dua ketua dalam satu kumpulan? Betul tak? Mak dengan ayah pun kadang-kadang pening anak kita. Jadi mak suruh macam ni, pak dia suruh macam ni, dia pening. Mana satu nak ikut? Kan? Itu baru manusia ayah dengan mak. Kalau ada dua tuan, kan? Bibik tu pening dia. Berhenti kerja dia. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Sekejap lagi bapaknya suruh ini, si ibunya suruh ini. Dah jadi pening. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa kenapa Allah tu tak layak ada Tuhan lain. Bukan kerana Allah tu hanya berkuasa dia saja, tapi Tuhan bagi hujah yang logik.
Kan? Hujah yang logik bahawa kalau Tuhan tu ada Tuhan lain, nanti macam mana alam ni nak ditakdir. Okey, jelas tak tentang ayat tu? Okey. Kemudian Allah Ta'ala sekali lagi Allah Ta'ala nak buat penafian. Okey, dia ada penafian. Maksudnya pembuka dengan menafikan, penutup pun dengan menafikan. Okey, mungkin nampak selerak sikit contoh dia kan? Tengok dekat sini. Okey, dekat sini kita jumpa perkataan tasbih tak? Subhanallahi amma yasifun. Okey, Allah berkata, Maha suci Allah dari apa yang diperkatakan oleh mereka itu. Okey, apa yang digambarkan, dikatakan ni maksudnya disifatkan, dikaitkan oleh mereka. Okey, Allah mensucikan dirinya daripada apa? Daripada mereka mengatakan Allah itu ada anak. Allah mensucikan dirinya daripada orang mengatakan Allah ini ada sekutunya. Okay, boleh faham tak ayat 91 ni? Okey, dapat tak sesuatu pada ayat 91? So ayat 91 ni Allah nak menunjukkan bahawasanya dia itu adalah Tuhan yang maha tunggal. Dia adalah yang maha esa. Semua kuasa berada di tangannya. Tak ada orang berkongsi kuasa. Okey. Untuk lebih faham lagi, mari kita kupas maklumat penafian yang pertama. Ni kita dah faham ayat tadi secara ringkas. Okey, sekarang kita nak buat perincian pada setiap penafian. Okey, kita pergi kepada penafian pertama. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Okey. Siapa boleh terangkan kalau Allah mempunyai anak, maksudnya kenapa Allah Ta'ala tu dia tidak layak, tidak patut Allah ni mempunyai anak? Kenapa? Kalau Allah ni ada anak, akan berlaku apa? Sebenarnya kenapa Allah nak menafikan dia tu tidak mempunyai anak? Boleh siapa terangkan? Dia sama juga maklumat dia, kenapa dalam surah Al-Ikhlas Allah mengatakan dia itu lam yalid wa lam yulad. Kenapa Allah ni dia kata dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, dia tidak peranakan dan dia tidak beranak. Kenapa? Sebab apa berkaitan? Silakan. Itu nak membezakan Al-Khaliq dengan makhluk. Berbezalah, tidak boleh sama dengan makhluk. Jadi makhluk ada anak, Allah memang tak akan ada anak lah. Satu lagi, kalau ada anak, dia akan jadi kuasa tu dia turun-turunkan nanti. Pemerintahan, al-mulk tu, kerajaan Allah tu nanti akan diwariskan pula. Jadi Allah tidak begitu dan tidak sama dengan makhluk. Okey. Alasan pertama untuk mengatakan Allah ni memang walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan mana-mana makhluk kerana makhluk ada anak. Allah tidak ada anak. Okey. Alasan yang kedua Kak cakap tadi supaya kuasa Tuhan ini tidak dikongsi pada Tuhan yang lain seperti anak Tuhan lah. Okey, betul. Apa lagi tuan-tuan nak apa lagi alasan lain? Contoh kalau anak kita tanya, kenapa ya ibu Allah kata dia tidak ada anak? Kenapa? Kan anak tu bagus, kan anak tu apa lagi sebenarnya? Kita nak bagi satu alasan yang sangat kuat. Apa lagi kita nak? Jadi macam orang Nasrani, dia kata ada anak Tuhan tu sebagai satu perantara untuk sampai kepada Tuhan yang sebenar. Okey. Alasan dia yang lain adalah Allah ni tidak perlu kita ada wakil. Tak perlu ada orang tengah. Allah nak kalau kita minta tolong terus pada dia. Tak perlu ada wakil, tak perlu jumpa anak. Kan? Kenapa Allah ni dia tidak perlu ada anak? Kerana kalau Allah ada anak, kalau anak tu anak Tuhan, jadi anak tu ada kuasa ketuhanan juga, betul tak?
dia ada gen Tuhan, dia akan ada DNA Tuhan. Sedangkan Allah ni Esa kan. Okey, jadi alasan lain tu seperti Kak sebut tadi tu betul lah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni tak perlu ada orang tengah, tak perlu ada. Allah ni terus direct pada dia. Tak perlu ada wakil melalui anak ni kan. Tak perlu. Nanti orang akan tinggalkan Allah, orang akan terus jumpa anak-anak dia. Okay. Kenapa? Kerana anak dia pun dah Tuhan jadi wakil. Banyak kita dengar cerita kan. Cerita-cerita yang dibuat kata Allah ni mempunyai anak. Okey, antara alasan lain, kenapa? Antara alasan lain, anak. Okey. Antara alasan lain menunjukkan bahawa kenapa kita perlu anak? Okey, saya tanyalah orang yang tak ada anak, kenapa dia perlu anak? Kenapa dia perlu anak? Anak tu untuk apa bagi dia? Penyambung zuriat. Penyambung zuriat. Okey, lagi? Pewaris, Ustaz. Mewarisi kekuasaan. Mewarisi keturunan. Mewarisi legasi keturunan kan. Makna mudah dia, kita berhajat kepada sesuatu, betul tak? Kan? Kita perlu. Tak boleh hidup ni kalau tak ada benda. Seorang dia tak boleh. Kita memang perlu. Perlu pasangan, perlu anak, perlu kawan. Manusia ni dia memerlukan. Tapi Allah tu as-samad. Allah tu makhluk semua bergantung kepada dia. Dia tidak bergantung kepada mana-mana. Itu juga di antara justifikasi. Kenapa Allah tu dia tidak memerlukan anak? Nak menunjukkan bahawa Allah tak perlu siapa-siapa dalam hidup Allah. Kerana dia Tuhan. Dia adalah Allah itu. Lagi-lagi justifikasi lain. Lagi. Ini secara tak langsung kita dapat belajar juga kenapa Allah kata Allah tu lam yalid wa lam yulad. Okey, lagi. Apa lagi yang lain? Yang kita dapatlah tengok alasan. Kan? Okey, apa lagi? Perkara yang lain. Okey. Kalau Allah ni mempunyai anak. Okey. Kalau kita ada anak anak kita semakin membesar, semakin dewasa, kita semakin apa? Semakin tua, Ustaz. Kita semakin tua. Apabila anak kita semakin tua, kita Dah mati. kita dah binasa. Boleh faham tak? Okey. Maksudnya dia ada, Allah Ta'ala mengatakan dia tidak mempunyai anak dan menunjukkan bahawa dia bukan sekadar tidak berhajat kepada makhluk. Allah nak mengatakan bahawa dia itu kekal buat selama-lamanya. Tapi isu yang paling besar sekali adalah pada isu Allah Ta'ala ini tidak ada, Allah Ta'ala ini tidak perlu ada wakilnya, tidak perlu ada perantaraan. Terus kepada Allah. Okey. Jelas kan? Dia dalam masa yang sama kita pun tahu kan. Kalau macam anak dia tu ada kuasa, nanti akan bergaduh juga dengan bapaknya. Betul tak? Kan, bergaduh dengan bapaknya. Kan, rebut kuasa bapaknya. Contoh. Itu pun termasuk dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nak kuatkan lagi, okey, saya nak tanya. Dosa mengatakan Allah itu ada anak, dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Yalah, dosa besar lah. Okey. Dosa besar. Okey. Kalau kita nak linkkan ayat ini, ada banyak surah-surah lain. Siapa ingat? Dalam surah yang popular orang kita baca, yang surah itu memang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sangat murka bagi siapa-siapa yang mengatakan Allah ini ada anak. Ada satu surah tu selalu orang baca tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Orang selalu baca hari Jumaat ikut sunnah Nabi. Surah apa? Kahfi. Raya Surah Al-Kahfi kan? Kahfi. Kahfi. Kalau kita ambil suratul Kahfi, ingat tak
Ayat yang mula-mula Allah Ta'ala sangat marah dengan orang mengatakan Allah ni ada anak. Tentunya ayat yang keempat. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah memberikan amaran bagi siapa-siapa yang mengatakan Allah ini dia mempunyai anak. Jelas tuan-tuan dan puan? Okey, tuan-tuan. Tambah lagi, tulis lagi ayat Quran yang lain sebab cara kita nak tadabbur ni nak bagi mantap pada memahami kenapa Allah menafikan Allah ni tidak mempunyai anak. Okey. Tuan-tuan, langit-langit ni mereka ni punya takut dengan perkataan kata Allah ada anak ni kan, sampai langit ni nak pecah. Okey, tuan-tuan tulis surah Maryam ayat 88 sehingga ayat nombor 18. 88 sampai 92. 88 sehingga ayat nombor 92. Saya kena tunjuk ayat dia supaya lebih mudah sikit ya. Okey, ayat dia. Ni kita dah buat tadabbur suratul Kahfi tu. Tapi saya nak kena tunjukkan sikit ayat dia. Ini ayat dia. Macam ni. Okey, tuan-tuan nampak tak saya bentang surah Kahfi ni? Nampak kan? Nampak Ustaz. Okey, ni ayat dia. Macam ya. Okey. Ini ayat yang Tuhan marah. Wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Okey. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, tengok Ibnu Kathir kata apa? Allah mengkhususkan menyebut sifat orang-orang yang kata ada anak dalam ayat 4 tadi. Kenapa? Dia adalah seburuk-buruk jenis kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah. Lepas tu dalam banyak-banyak bentuk kafir ya, mengatakan Allah tu ada anak. Okey, tengok ayat lain. Kalau kita tengok dalam ayat lain, okey begini. Okey, kita nampak tak surah Rahman? Nampak tak surah Rahman ayat 88 hingga 92? Dekat sini pun kita akan jumpa. Surah Maryam. Surah Maryam. Maafkan saya, surah Maryam. Nama anak ni pun tak ingat. Anak saya nama Maryam yang pertama. Okey. Tengok ayat nombor 88. Kan sampai 92. Kita akan nampak. Kita jumpa dekat sini langit, nyari-nyari boleh terpecah disebabkan ucapan mereka. Tuan-tuan, bumi ni nyari-nyari nak terbelah. Gunung-gunung ni hampir-hampir nak runtuh. Yang mengatakan Allah tu ada anak. Sebab tu, kalau tuan-tuan baca surah Maryam, memang tema surah Maryam adalah surah yang Allah nak menafikan Allah ni ada anak. Itu sebenarnya tema surah Maryam. Okey. Kemudian kalau kita nak tahu maklumat lanjut, kalau nak maklumat lanjut, siapa mereka yang pernah mengatakan Allah ni ada anak? Contohnya orang Yahudi dalam surah Taubah ayat 30, mereka mengatakan Uzair itu adalah anak lelaki Allah. Manakala orang Nasrani, Kristian, mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Okey, maknanya ada orang mendakwa Allah ni ada anak lelaki. Orang Yahudi pun ada, orang Nasrani pun ada. Jadi ayat yang kita baca, ayat 91 tadi itu merangkumi kumpulan-kumpulan manusia. Okey. Bukan sekadar tu. Okey, kalau tengok dalam suratul Nahli ayat 57, kita akan jumpa bahawa rupa-rupanya ada manusia kata Allah tu pun ada anak perempuan. Ada manusia mengatakan Allah tu ada anak perempuan. Okey. Sekarang kita nak tengok siapa anak perempuan Allah tu? Anak perempuan Allah yang dikatakan oleh manusia yang sesat ini
adalah dalam surah As-Saffat ayat 149 sampai 152 yang mengatakan Allah ni ada anak perempuan. Siapa dia? Mereka bangga kat siapa? Iaitu malaikat. Malaikat. Malaikat menjadi sandaran kepada manusia mengatakan Allah tu ada anak perempuan Allah adalah malaikah. Okey, ambil ayat-ayat ni. Okey. Okey, ni habis, saya tak perlu nak terangkan. Ni kita dah belajar dekat suratul Al-Kahfi. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat yang kita bincangkan tadi. Okey. Kemudian dah selesai dah isu ni. Okey, sekarang dekat sini kita dapat belajar fungsi tasbih. Dekat sini kita dapat belajar fungsi tasbih. Kenapa Allah suka kalimah tasbih? Kenapa Allah suka kita bertasbih? Kerana salah satu jawapan fungsi tasbih adalah untuk mensucikan Allah. Menjauhkan Allah. Mensucikan Allah daripada apa? Mensucikan Allah daripada segala kekurangan, mensucikan Allah daripada segala kelemahan, mensucikan Allah daripada apa sahaja yang tidak layak, tidak patut disandang oleh Allah, seperti manusia mengatakan Allah itu ada. Lepas tu kita jumpa ujungnya Subhanallah. Itulah fungsi tasbih. Jadi kalau orang tanya apa maksud tasbih? Kita kata tasbih adalah kalimah mensucikan Allah daripada mana-mana yang tak layak disandang oleh Allah. Contoh macam ayat 91. Macam surah Yasin kan? Surah Yasin ditutup dengan apa? Ayat 83. Siapa ingat? Siapa ingat? Surah Yasin ditutup dengan ayat apa? 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', kan? Ditutup dengan tasbih tak? Ditutup dengan tasbih. Surah Yasin Allah tutup dengan tasbih. Kenapa? Kerana surah Yasin surah yang membuktikan Allah tu tak lemah. Allah itu tak ada kurang. Dalam isu apa? Dalam isu ada manusia mendakwa tulang-tulang yang telah hancur nanti akan hancur di dalam tanah. Tak ada siapa yang boleh menghidupkan balik tulang tu. Itu isu pada surah Yasin. Jadi fungsi tasbih adalah untuk menolak mana-mana yang kata Allah itu tidak mampu, lemah. Allah tu ada kekurangan. Dan nampak dah fungsi tasbih tu? Okey. Dalam surah Isra, kenapa peristiwa perjalanan Nabi SAW pergi daripada Mekah, Masjidil Haram, nak masuk ke Palestin, Allah mulakan dengan tasbih. Kenapa tak mula Alhamdulillahilladzi asra? Kenapa tak mula dengan, kenapa dia mula dengan Subhanalladzi Maha Suci Allah yang, kenapa dia mulakan dengan Maha Suci? Kerana ada tak orang percaya Nabi boleh berjalan daripada Mekah pergi Palestin dalam tempoh satu malam? Kan ramai orang tak percaya. Jadi, kenapa orang tak percaya? Sebab apa orang tak percaya? Sebab orang kata, mungkin dia kata mustahil kan? Jadi Allah Ta'ala kata, tak mustahil. Tapi tak mustahilnya Allah itu digunakan pada kalimah
tasbih. Ini kita belajar pasal tasbih. Jadi kalau kita kempen bertasbihlah, bertasbih, jangan tak ingat kenapa, ada apa pada tasbih tu. Tasbih kan, kita tahu kan, Allah suka sangat kita bertasbih. Macam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah suka. Okey, jelas ya? Okey. Sekarang kita pergi kepada ayat 92. Okey, habis dah ayat 91. Okey, dah boleh faham ayat 90, 91? Saya ambil lama sikit masa kerana ia berkaitan dengan kesyirikan. Okey. Okey, kita masuk kepada ayat 92. Okey, ayat 92 masih lagi bersangkut paut dengan ayat 91. Okay. Masih lagi bersangkut paut dengan ayat 91. Sangkut paut dengan ayat 91 tu di mana? Okey, kita baca ayat nombor 92. Alimil ghaibi wasyahadati. Allah itu yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata. Okey. Ayat 92, ayat yang membuktikan bahawa Allah itu memang patut, hanya dia seorang sahaja yang layak untuk dipertuhankan. Tak patut ada tuan-tuan yang lain. Alasannya apa? Kalau tadi kita tahu alasannya kalau Tuhan banyak nanti bergaduh. Betul. Masing-masing nak bertanding tunjuk siapa yang kuat. Tapi ayat 92 Allah bagi alasan lain. Alasannya Allah mengatakan tidak ada mana-mana yang lebih tahu benda yang tersembunyi. Allah itulah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Apatah lagi kalau benda-benda yang nyata. Kemudian Allah Taala memuliakan dirinya dengan mengatakan fata'ala, maha tinggilah keadaan Allah tu. Maknanya Allah nak mengatakan bahawa mereka merendah-rendahkan Allah tu kan. Mereka telah jatuhkan darjat Allah. Macam mengatakan seperti Allah perlukan makhluk, Allah perlukan Tuhan lain untuk bantu dia kan. Setelah Allah menafikan dengan tasbih tadi, Allah meninggikan pula diri dia. Allah Ta'ala ni tinggi daripada segala sesuatu. Dari sudut kebesaran, dialah yang paling tinggi. Dari sudut pangkat, dialah yang paling tinggi. Dari sudut kuasa, dialah yang paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Itulah dia panggil fata'ala amma yushrikun. Dari segala yang mereka persekutukan bagi Allah. Allah ni, kalau mereka sekutukan Allah, mereka menduakan Allah, Allah ni, dia maha tinggi pangkat darjatnya. Allah Ta'ala tidak terkesan pun dengan apa yang mereka telah lakukan. Okay, jadi ayat 92 ni, ayat yang menjelaskan maklumat pada ayat 91. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dia maha mengatakan tersembunyi, maksudnya maksud Allah tahu segala benda rahsia. Apa mereka kata tentang Allah, apa yang mereka nak sandarkan kepada Allah, Allah semua maha mengetahui. Okay, dah boleh faham ayat nombor 92. Mudah saja ayat nombor 92. Ayat kedua ni menjadi alasan lain ya, menjadi alasan yang paling kuat yang nak mengatakan Allah itu hanya satu. Tak ada ramai-ramai. Sebab apa? Dari sudut pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, habis dah 91 dan 92. Sekarang kita pergi topik yang lain. Segmen yang lain, Allah Ta'ala nak bawa kita
dalam surah Al-Mu'minun. Okey. Tengok ayat 93. Kalau kita baca ayat 93, okey, ayat 93, kita tulis ya kumpulan ayat dia. Ayat 93 sampai 98. Okey, ayat 93 sampai 98 Allah Ta'ala memaparkan kepada kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tukar topik pula. Kalau tadi Allah menceritakan tentang dirinya, mempertahankan kesuciannya, ketinggiannya. Tetapi bermula ayat 93 sampai 98 kita boleh bincang ayat 93 sampai 8 ni adalah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas tuan-tuan. Kita nampak kan bagaimana Allah Ta'ala susun. Kalau ayat 81 sampai 90 dikaitkan dengan hari dihidupkan semula, ayat 91 sampai 92 cerita tentang ketuhanan, ayat 93 sampai 98 cerita tentang topik kerasulan. Okey. Dah jelas, dah tulis. Nanti nota pun saya akan tulis macam tu sebenarnya. Kita akan bincang ikut kelompok ayat. Okey. Sekarang kita pergi ayat nombor 93. Ayat 93 sampai ayat nombor 98 ni tuan-tuan ni, kita akan jumpa banyak doa. Kita akan jumpa ada beberapa doa yang boleh kita amalkan. Tapi asal doa itu Allah ajar. Allah minta Nabi SAW untuk membacanya, untuk Nabi mengucapkannya. Dan dalam ayat 93 sampai 98 ni, kita akan jumpa banyak diulang kalimah Rabbu. Kita akan jumpa banyak diulang kalimah Rabb, 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 Rabb. Kita akan jumpa banyak diulang. Okay, tapi dia semua cerita tentang Rasul. Allah nak suruh Rasul ni buat apa? Allah suruh Rasul ni baca apa? Itulah pada ayat 93 sampai 98. Okey, kita pergi kepada maklumat yang pertama 93. Allah mengatakan qul. Allah kata qur rabbi. Allah kata katakanlah. Ini arahan dari Allah. Katakanlah tu siapa yang kena berkata? Iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu berkata. Apa yang Rasulullah perlu kata? Okey. Rabbi, wahai Rabb aku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, Rabbu. Okey, sebab tu dalam doa banyak kita jumpa depannya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbu menunjukkan Allah itu pencipta, Allah tu adalah pemilik, Allah ni adalah pengatur. Okey, jadi Nabi pun Allah kata, Allah ajar pada Nabi. Okey, sebutlah wahai Rabbku. Imma turiyanni ma yu'adu. Okey, Allah kata, wahai Muhammad, kamu kena berkata, kamu kena ucapkan wahai Tuhanku. Kiranya engkau hendak memperlihatkan kepadaku, turiyanni, memperlihatkan kepadaku. Lihat apa? Lihat azab. Ma yu'adu. Apa yang dijanjikan kepada mereka. Okey. Ingat tak? Ayat 91 sampai 92 kan cerita tentang kesyirikan kan? Akan cerita tentang kekufuran. Allah menafikan. Jadi ayat 93 ni
dia dah masuk ayat, dia punya metod apa tau? Dia punya metodologi ni dia sebenarnya menggunakan konsep menakut-nakutkan. Takutkan mereka. Takutkan mereka. Takutkan mereka ini, takutkan mereka yang kata Allah ni ada sekutu, yang kata Allah ni ada anak, yang mengingkari akan adanya hari kehidupan semula kiamat. Allah menakut-nakutkan mereka, tapi dalam bentuk Allah nak suruh Nabi sebutkan. Sebenarnya dia macam serampang. Allah ajar pada Nabi, dalam masa yang sama apa yang Nabi belajar ni sebenarnya dia menjadi ayat yang menunjukkan bahawa mereka tu nanti kena azab. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi. Sebenarnya kita baca ayat 3. Maksudnya Nabi kena berdoa kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan azab tu depan Nabi, masa zaman Nabi, nak tunjukkan azab yang Allah janjikan tu, Nabi perlu buat apa? Ayat 24. Rabbi, wahai Rabbku, fala taj'alni fil qaumil zalimin. Kita boleh amal ayat 24 ni, doa dia. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan aku, tinggalkan aku dalam kalangan kaum yang zalim. Okey, maksud dia apa? Kenapa Nabi kata jangan biarkan aku tinggal dalam kaum yang zalim itu? Kaum yang zalim tu mereka akan dapat apa? Mereka akan terima apa kaum yang zalim tu? Kaum yang zalim tu. Ambil maklumat ayat 3. Dapat azab. Azab. Mereka akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi doa ayat 84 tu seperti itu? Sebenarnya apa ni? Sebenarnya doa seperti itu. Sebenarnya Nabi nak apa dekat ayat 84 tu? Kaitkan. Apa sebenarnya? Kenapa Nabi kata jangan engkau biarkan aku tinggal dalam kalangan kaum yang zalim yang akan engkau kenakan azab, seperti ayat 3. Dalam bahasa mudahnya sebenarnya ayat 84 ini sebenarnya nak cerita tentang apa? Dia nak membawa kita maksud apa sebenarnya? Lagi cepat. Tak faham tak soalan? Dia kalau biasanya kan dia lambat berespon ni, kadang-kadang kita bertanya tu salah. Kita tanya soalan dia salah pasal apa yang Ustaz tu tanya? Dari dua possibility. Sama ada yang sebab dia komunikasi ni dia mesti ada respon. Kalau tak kena tu dia ada benda tu. Saya ubah soalan ya. Maksud dia ayat 93 adalah ayat yang azab yang Allah janji akan ditimpakan. Betul kan? Okey. Ayat 94 Nabi doa supaya jangan biarkan Nabi bersama dengan kaum yang zalim tu. Kenapa Nabi tak nak biarkan Nabi bersama dengan kaum yang zalim tu? Kerana Nabi bimbang termasuk golongan yang akan diazabkan nanti. Ya, jazakillah. Maksudnya ayat 94 ni sebenarnya dalam bahasa mudah kita, kalau nak turun azab ya Allah, janganlah kami kena azab sekali. Itulah maksud dia sebenarnya ayat dia. Ayat 94 pasal azab. Kan? Kita tak jumpa lah perkataan azab, tapi kita jumpa pada perkataan yu'adun. Apa yang Allah janjikan. Jadi Nabi ni dia nak kata bahawa ya Allah, kalau kau nak tunjukkan azab, kalau kau nak turunkan azab yang kau janjikan untuk ditimpakan bagi mereka-mereka yang kata engkau ni ada anak, yang mengatakan engkau ni ada sekutu, mereka yang tak percaya kiamat, ya Allah, janganlah kau biarkan kami duduk dengan mereka sampai kami pun akan menerima azab yang sama sebab kami duduk bersama dengan mereka. Jelas? Dalam masa yang sama, ayat ni menakut-nakutkan orang Arab musyrikin.
Kenapa diulang Rabb sebanyak 2 kali? Ini petua dalam berdoa. Kenapa Rabb ni diulang? Ayat 103 dah ada dah. Lepas tu diulang pula pada ayat yang keempat. Kenapa? Rabb. Sebab nak bagi tahu Allah yang mampu buat semua tu, Allah yang mencipta, yang memiliki dan mentadbir urusan tu, jadi Allah mampu menurunkan azab tu. Ya, dalam masa yang sama, Rabb kan salah satu nama Allah yang agung. Okey. Dalam berdoa, maka Allah Ta'ala ini sangat patut kita memuja, kita merendah diri, tunduk pada Allah, maka caranya kita mengulang-ulang namanya. Sebab tu kalau kita ingat tak, dalam ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 286, banyak tak ulang perkataan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Betul tak? Ingat tak? Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana la tu'akhidna. Kan contoh. Kenapa diulang banyak Rabbana? Kenapa tak gabung je sekali, cukup satu Rabb? Rabb ini adalah nama Allah, salah satu nama Allah yang agung. Jadi diulang perkataan Rabb di sini tujuan adalah untuk menambahkan rasa kebergantungan, menambahkan lagi menunjukkan kita ni betapa rendah dirinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sangat penting jika diulang perkataan Rabb. Okey. Dah jelas? Okey. Ayat 3 dan 94. Okey. Jelas tak? Maknanya secara tak langsung, kenapa Allah minta Nabi ini doa macam tu? Maknanya Allah tu memang tak nak azab Nabi lah. Betul tak? Kalau Allah nak azab Nabi, tak payahlah, biar je. Tak payah ajar. Kan Allah kata qur, kan Allah kata kul kan? Katakanlah. Maknanya Allah yang minta Nabi buat. Maknanya Allah lah yang nak selamatkan Nabi. Tapi kena ada usaha nak selamatkan diri. Dia kan? Kenapa Allah kata kul? Maknanya Allah yang arahkan. Maknanya Allah arahkan tu, maknanya Allah nak bagi tahu bahawasanya kan, walaupun kau boleh selamat, tapi kau kena tunjuk contoh kepada umat kau. Engkau sendiri pun bergantung pada Allah. Kan? Pergantungan kau dengan Allah diulang 2 kali doa Rabb, Rabb. Macam 3 dia, tak buat pun nanti. Okey, boleh? Dapat tak? Okey. Lepas tu ayat 95. Okey, 95. Ayat 95 ni Allah Ta'ala nak bimbing Nabi. 95 pula. 97, 96. Allah Ta'ala nak membimbing Nabi macam mana nak berhadapan dengan mereka yang memang tegar, keras kepala di dalam kekufuran. Macam mana nak dakwah mereka? Nak kena berkeras kepada mereka? Macam mana nak buat? Kalau orang Arab musyrikin kata mak kau hijau, kita nak jawab apa? Kita pun kata mak kau tu lagi hijau. Macam tu. Kalau orang tuduh kita kan dalam dakwah, macam-macam orang tuduh kita. Ya, orang tuduh. Sekarang ni banyak gelaran. Kan? Kalau orang tuduh Nabi, kau ni gila lah Muhammad, kita nak jawab apa? Adakah Nabi kata, kau tu yang gila? Tak ada. Allah tak ajar macam tu. Tapi Allah ajar macam mana? Ayat 96 kepada kita. Kita jangan balas-balas. Set hashtag lagi. Share lagi. Tekan butang puas hati aku. Jangan macam tu. Tak. Ayat 96 memberikan kita tunjuk ajar. Allah ajar Nabi. Macam mana nak berhadapan dengan orang yang memang
memang kalau kita tengok memang keras kepala lah. Allah kata idfa' billati hiya ahsanut sayyi'ah. Allah kata tolaklah kejahatan yang dilakukan kepada engkau dengan cara yang sebaik-baiknya. Okey. Faham ya? Sebaik-baiknya. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ajar pada Nabi, kan? Maksudnya kalau kita istilah kita, kenapa Nabi tak nak balas dengan keras? Kenapa Nabi tak maki je doang? Kenapa Nabi tak keji mereka? Ayat hujung tu Allah bagi tahu. Nahnu a'lamu bima yasifu. Allah kata, kami maha mengetahui apa yang mereka telah katakan. Maksudnya Allah kata, biarlah mereka nak cakap buruk kepada kaum Muhammad, engkau tolak apa yang mereka kata tu dengan cara yang baik. Kan, cara yang baik. Mereka, apa yang mereka kata, balasan apa, nak kena apa, serahlah pada Allah. Kerana Allah tu tahu apa yang mereka katakan. Kalau orang kata Nabi gila, kan, Allah maha mengetahui apa mereka kata tu sebenarnya tipu. Kalau kata Muhammad ni sesat lah, jadi buat jalan yang sesat lah, contoh. Sedangkan kita baca Quran, kita baca hadis, orang tuduh kita. Maka Tuhan kata, tolak dia dengan cara yang baik. Kata Allah, Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka katakan tu. Okay, ayat nombor 96. Kenapa tuan-tuan tolaklah dengan cara yang sebaik-baiknya? Kenapa jadi macam tu? Kerana dalam dakwah, dia sebenarnya, kalau kita baca pada ayat ni, dia panggil, dia ada faedah, kan? Lama-lama orang yang marah kita diam, kita tak pandang berdua, lama-lama dia sendiri yang malu Allah dan dia tengok akhlak pendakwah tu. Macam-macam kita cakap pada dia, tapi dia tak balas pun. Kan? Dia balas pula dengan cara yang baik. Lama-lama orang akan tertarik. Dia mengajar kita kepada sabar. Lepas tu orang tertarik dengan tindak balas kita. Tapi kalau kita balas dia, akan jadi 2 kali 5 kali 2. Okay, nak menunjukkan bahawa Nabi ni seorang yang sabar dia. Ya, seorang yang seorang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Okay, itu ayat nombor 96, mudah je faham. Jadi apa kita dapat belajar? Macam tu juga dengan kita, ya. Apabila kita dalam menyampaikan kebaikan, kita tolaklah dengan cara yang baik. Tak perlu kita perpanjangkan. Macam tuan belajar dalam surah Al-Furqan kan, Ibadur Rahman kan. Macam mana Allah ajar? Macam mana ayat? Wa ibadur rahman alladhi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita berinteraksi, berhadapan dengan orang yang bodoh, maka kita ucaplah salam. Kalau kita layan, kan, contoh macam ni lah, kan, orang potong kita mengejut, kita pun potong kita dia balik. Contoh balik, kan. Apa jadi lepas tu? Akhirnya gaduh, kan. Kita pun ikut cara orang tu berfikir macam tu. Jangan macam tu. Sabar. Patutnya macam tu. Jadi kalau supaya apa? Supaya akhirnya orang yang kata kita bukan-bukan tu, akhirnya dia nampak kita di pihak yang benar, di pihak yang betul dengan cara kita memberikan balasan. Berinteraksi dengan mereka. Okay, itu ayat nombor 96. Okay. Ayat 97
9 sampai 98, 2 lagi ayat kita habiskan dulu. Ayat ni cuma nanti penerangan dia nanti saya akan terangkan pada kuliah minggu hadapan. Hari ni saya buat sejam ya Kak Syidah ya. Patutnya 1 jam setengah kan? 1 jam setengah kan? Sebab saya memang Okay. saya memang ada urusan berpindah. Saya nak mengangkut buku-buku sangat banyak. Jadi ada benda nak uruskan. Jadi ayat 97 dan 98 ni masih lagi cerita macam mana Allah ajar Nabi kena doa apa. Kan jumpa tak perkataan arahan tu? Wa qul, jumpa tak? Qul, wa qul, dan katakanlah. Allah yang ajar Nabi. Allah yang perintahkan kepada Nabi. Sebab qul ni dia bermaksud perintah. Okey, ayat 97 dengan 98 ni adalah perintah Allah supaya Nabi memohon perlindungan. Ayat 97 dengan ayat nombor 98 adalah doa perlindungan yang Allah minta Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Doa perlindungan. Kalau kita nak buat doa kan macam ni. Ayat 93 dengan 94 ni kita boleh kata tulis doa keselamatan daripada terkena azab. Ini ayat 93 sampai 4. Kalau ayat 97 dengan 98 adalah doa perlindungan daripada syaitan. Daripada syaitan. Okey, dah dapat dah tulis. Tapi doa 97 98 ni kita kena amalkan juga, boleh amalkan. Boleh baca. Okey. Nanti besok kita akan bincangkan kenapa doa perlindungan daripada syaitan ini terletak selepas ayat azab dan ayat tentang bersabar terhadap apa yang dikatakan. Kenapa kan? Mula-mula pasal azab, doa minta keselamatan daripada azab. Kemudian Allah bagi tahu tentang apa? Tentang apa? Tentang sabar dalam memberi balas terhadap apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba doa minta lindung pada syaitan. Apa perkaitan dia? Apa perkaitannya? Kenapa doa perlindungan daripada syaitan diletak dekat ayat 97-98? Setelah 2 perkara ini. Jawapan dia, tuan-tuan yang kena cari. Kerja rumah selama 1 minggu. Apakah munasabahnya? Minta perlindungan daripada syaitan berada selepas ayat minta keselamatan daripada azab dan selepas sabar di dalam menghadapi perkara-perkara yang buruk yang dilakukan oleh umat Nabi. Jangan bagi jawapan hari ini. Minggu depan kita akan bincangkan. Kerja rumah cari jawapan dia. Jawapan dia ada dekat ayat tu juga. Ada perkaitan dia. Sebab ni kan Allah yang susun. Okey, kita dalam tadabbur kita kena melihat bagaimanakah susunan ayat. Kan? Sangat rapi Allah Taala susun dia. Insya-Allah nanti kita bincangkan pada minggu hadapan. Okey, ada orang tanya soalan tu. Dia kata, adakah kita perlu stop menyampaikan dakwah kebaikan kepada orang yang menolak? Tak, kita tak perlu stop. Kita teruskan. Terima ke tidak terima itu adalah hidayah dari Allah. Tapi kita tetap kena sampaikan. Menyampaikan nasihat, dakwah, ia termasuk watawasau bil haqq
wa tawassaw bis-sabr. Agama ini adalah nasihat. Teruskan. Kerana itu adalah satu ibadah kita kepada Allah. Kita teruskan. Mungkin bukan tahun ini dia dengar, mungkin dia berubah setelah kita tak ada, kita tak tahu. Kita dapat pahala, insya-Allah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Jadi minggu depan kita akan selesaikan persoalan yang telah kita nyatakan tadi dan kita terus dengan ayat yang seterusnya, iaitu ayat nombor 99 dengan 100. Okey, ayat 99 dengan 100 dia duduk satu segmen yang sama, satu topik yang sama. Ingat tak tadi saya katakan cara nak faham ayat ni kalau 98 dengan 100 dia duduk topik yang sama. Okey. Kalau 93 sampai 98 topik tentang ada kaitan dengan Rasul. Macam tu untuk memahamkan ayat. Okey. Kenapa pula selepas minta lindung pada syaitan ni sebut pasal nak mati pula? Ni pun ada berkaitan. Nanti kita akan bincangkan minggu depan ya. Okey, ada apa-apa persoalan? Boleh ikuti tak? Sempat tak nak catat? Boleh faham? Perlukan pengulangan atau bagaimana? Boleh Ustaz, sempat catat. Ya. Cepat catat. Okey, Faham, ada apa-apa? Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Ada apa-apa? Ada rakan-rakan kita nak tanya soalan? Boleh faham? Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah. Okey. Ustaz, Ya, Kak. ayat 96 ni, tolaklah Ah. kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang paling baik kan. Dalam Al-Quran kita tak pernah pun jumpa yang Rasulullah tu bersikap atau berakhlak yang buruk lah. Melainkan ada bimbingan Allah untuk Rasulullah SAW untuk menolak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh puak-puak menentang baginda kan. Tapi kita nak melakukan seperti yang Rasulullah SAW buat kan. Hikmah dia, walaupun ada ayat-ayat yang berkenaan dengan itu, tapi sebagai manusia ni, kita ni dengan syaitan ni sentiasa lah dengan ada bisikan-bisikan yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan secara macam tu Ustaz kan, untuk balas kebaikan itu dengan cara yang berhemah lah Ustaz kan. Akak dah dekat-dekat Jawapan dengan jawapan. Tak ada kaitan dah tu. Sebab tu kena Itu ada berkaitan tu. Okey. Okey. Tak ada Okey, kaitan tu. Ya. Dia pada- sebenarnya menolak dengan baik tu dia ada banyak maksud. Sama ada kita memaafkan, kita tak balaslah. Sama ada dengan bentuk kita memaafkan. Orang baling kita dengan batu, kita bagi dia buah kan. Jiran ganggu kita kan, tapi kita tetap berbaik dengan dia. Ataupun kalau dah tak boleh buat apa-apa, berbaik dengan dia pun lagi bermasalah, maka kita berpaling darinya. Berpaling tu mungkin kita pindah rumah jauh sikit ke contoh, ataupun sabar je lah, biar je lah dia macam tu. Sebab memang ada isu. Saya ada kelas hari Khamis yang lalu, ada di tempat lain. Dia ada jiran dia, anak kepada dia dah selalu maki dia. So macam mana dia nak buat, dia kata macam mana dia nak buat. Jadi jawapan dia tu ambil ayat tadi tu, tapi cara dia macam mana? Cara dia mungkin kita dah anjurkan dia, cuba makcik bagi hadiah kat dia, beri makan. Dia kata tak ustaz, dia macam tu juga. Jadi cara apa? Berpaling tu kena jauhkanlah daripada berjumpa dengan dia kan. Tapi dah tak boleh juga sebab rumah sebelah, maka buat apa? Biarkan saja. Itulah cara dia. Ya Allah ajar pada kita. Moga-moga jiran tu itulah ujian yang Allah bagi pada kita. Itulah yang Allah nak hantar pada kita. Mungkin anak-anak kita okey, tapi Allah hantar ujian pada jiran kita. Sebab itu maksud hadis yang kata berbuat baik kepada jiran itu bukan hanya pada maksud kita memberi, kita hantar makan, cakap yang elok, tak. Tetapi buat baik kepada jiran itu juga termasuk dalam bersabar di atas karena jiran. Saya ada jiran tu,
tak umum lah ada kan. Dia tak nak sebut nanti. Orang tahu pula kat mana jiran tu. Tak apalah, sabarlah ya. Kadang-kadang yelah, sabarlah dengan jiran ya. Kadang-kadang isu parking, kadang-kadang isu buang sampah. Itu macam mana? Takkan kita nak ambil sampah pula letak kat rumah dia pula. Hari ni hari kau, ada ubi ada batas. Nanti kau tengok aku bawa bangkai anak ayam nanti, bawa letak kat depan rumah kau pula. Tu tak boleh sebab Quran ajar idfa billati hiya ahsan. Habis macam tu. Kalau tak tahan sangat lah Ustaz cakap senang lah Ustaz. Ni tiap-tiap hari Ustaz. Saya sampai naik darah tinggi saya Ustaz. Makcik pindah je lah makcik pergi tempat lain. Macam mana? Kalau tidak sabarlah. Macam ni, itulah ujian yang Allah beri kepada kita. Kita tak tahu, mungkin dia dapat hidayah sebab kita yang sabar. Kita tak tahu. Okey ya, itu di antara jawapan yang boleh saya berilah pada persoalan yang Kak sebut tadi tu Kak. Terima kasih Ustaz. Allahuakbar. Okey Kak. Okey, kita sampai pada masa dia. Ustaz dah makan masa lebih daripada 15 minit dah ni kan. Tak apa Kak, tak apa. Kesian dekat Ustaz kan. Ada urusan yang penting untuk diuruskan. Jadinya kita insyaAllah jumpa pada minggu depan persoalan yang Ustaz utarakan pada kita sebagai homework untuk kita ketengahkanlah pendapat masing-masing pada minggu depannya. So insyaAllah dengan itu kita endkan sesi pagi ini dengan tahajud kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya tinggalkan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Boleh lagi bersama-sama, ada apa-apa. Saya keluar dulu ya. Ya, okey, nanti boleh saya tutup dulu FB. Ya, saya kan nak tutup, saya tutup dulu. Nanti Kak Liza tutup ya. Okey, saya Jazakumullah Ustaz dan kepada pihak penaja. Sama Kak Mazijah. Okey, alhamdulillah, kita sudah sampai penghujung masa dia, tapi insyaAllah pada minggu depan ayat 97-98 ni memang satu doa yang Ustaz Nazri pun pesan supaya kita beramal dengan dia kan. So kita dah hafal dah doa ni masa sesi Ustaz Nazri tu, dia suruh kita hafal doa ni. Surah apa yang kita ada Ustaz Nazri itu. So insyaAllah sahabat-sahabat semua, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Jangan lupa ya untuk beramal dan juga menghafal doa yang pada 97-98 ni. Nanti Ustaz akan huraikan maksud syaitan-syaitan tu, hasutan syaitan-syaitan tu nanti. Soalan tu berkaitan dengan soalan yang jawapan dia berkaitan dengan soalan yang saya tanya tadi kan. Syaitan-syaitan tu insyaAllah. So Liza, Kak Syida serahkan majlis pada Liza, silakan. Tak, Kak Syida host, Kak Syida. Kak Syida kena keluar, kena tutup. Okey. So tak apalah dengan itu, kita endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih Kak Syida. Sama-sama Nurul, terima kasih, jumpa lagi insyaAllah ya. Ina, jumpa lagi insyaAllah, terima kasih semua ya.